Cerita sekarang ni mengenai GST. Lagi 2 minggu kita akan melaksanakan GST ini. Betul. Pada 1 April 2015. Lebih 170 negara sudah pun melaksanakan GST. Kini tiba giliran negara kita untuk melaksanakan GST. Betul. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut, sebab ada juga ramai perniagaan ataupun banyak perniagaan yang belum lagi mendaftarkan perniagaan ataupun ada juga ramai orang masih tertanya-tanya bagaimanakah ataupun apakah impak GST kepada perniagaan saya ataupun kepada hidupan saya. Jadi, jom kita sama-sama mengetahui persediaan akhir peringkat kerajaan untuk GST dengan Encik Azlizan Othman, Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Cukai. Terima kasih Encik Azlizan. Selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia. Baik Encik Azlizan, mungkin kita boleh terus tanya kepada lagi 2 minggu lah kita nak melaksanakan GST. Ramai yang nak tahu apa persediaan yang sedang dilakukan oleh kerajaan di peringkat ini, di saat ini, dan bagaimana dalam hal ini 1 April nanti menjangkakan penerimaan rakyat terhadap pelaksanaannya nanti. Okey. Pertama sekali terima kasih kerana menjemput Kementerian Kewangan lah dalam program Selamat Pagi Satu Malaysia ni. Okey, di dalam kata pelaksanaan GST ni ada 3 pihak yang penting lah yang perlu kata membuat persiapan yang sewajarnya. Yang pertama kerajaan. Pasal kerajaan ni dia perlu sediakan orang kata environment persekitaran yang sesuai, kan, undang-undang dan sebagainya. Lepas tu peniaga orang kata ni dia terlibat secara langsung dan dia juga perlu buat persiapan. Dan yang ketiga pihak pengguna. Pihak pengguna pun perlu buat persiapan lah. Paling besar. Pasal dia pihak pengguna ni akan membayar cukai, akan membayar GST, so dia buat persiapan lah. Bukan setakat daripada orang kata ni dia segi emosi dan ilmu pengetahuan pun perlu dia orang kata dia lengkapkan lah peringkat pengguna. Mungkin kita boleh memberi sedikit pengetahuan kepada pengguna-pengguna kita ataupun kepada peminat SPM ni yang sedang menonton kita pagi ni, apakah ataupun bahan-bahan yang dikenakan GST ataupun industri-industri yang dikenakan GST. Seperti ramai orang kata bahan makanan dikenakan, mungkin setengah tak dikenakan. Jadi mungkin Encik boleh kongsikan dengan lebih mendalam. Okey, seperti yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dalam pembentangan bajet tahun lepas, pelbagai barang makanan asas ni tidak dikenakan GST. Orang kata daripada beras, gula pasir, minyak masak, rempah ratu, susu bayi, roti putih, kan, mi bihun dan sebagainya memang tidak dikenakan GST. Termasuk juga dengan perkhidmatan-perkhidmatan asas, angkutan awam, bas, teksi, feri, tol, perkhidmatan kesihatan yang disediakan oleh pihak swasta, pendidikan juga tidak dikenakan GST, dan termasuk juga perkhidmatan kewangan yang disediakan oleh pihak bank dan sebagainya memang tidak dikenakan GST lah. Pihak bank tak ada GST? Dia perkhidmatan yang orang kata berkaitan dengan interest je. Tapi kalau ada fee yang dikenakan oleh pihak bank, pasal sekarang banyak jadi viral kan. Ya, betul. So kalau fee yang fee dikenakan oleh pihak bank itu memang ada di GST. Memang ada GST lah. Sebab dengar cerita setengah orang kata kalau kita nak keluarkan duit pun kena GST. ATM pun kena GST. Yang MAPS tu kan? MAPS memang ada orang kata pihak bank atau pihak MAP mengenakan charge RM1. So GST 6% akan dikenakan ke atas RM1. So maknanya kita akan bayar 6 sen. Bukanlah maksud bila keluar RM1,000 kena bayar RM60 kepada kerajaan. Tidak macam tu. Maknanya yang charge MAPS sajalah. Baik, itu antara perkara-perkara yang dikenakan GST. Dari segi kita, kalau kita nak tahu barang-barang yang menjadi keperluan asas lah, benda-benda yang penting, contohnya dari segi telekomunikasi ataupun petrol, adakah itu dikenakan GST? Okey, macam untuk produk RON95, diesel, LPG dan juga NGV yang orang kata teksi gunakan tu memang diberi pelepasan, tidak dikenakan GST. Hanya produk RON97 saja dikenakan GST lah. Maknanya di bil tu yang di ruangan GST tu tidak dikenakan GST. Dia akan tulis di bil, kalau kita kata lagi di stesen minyak ditulis GST, tapi dia akan tulis diberi pelepasan oleh kerajaan. So maknanya jelaslah kerajaan memberi pelepasan dan kita sebagai pengguna tidak perlu membayar GST. Dari segi perkhidmatan telekomunikasi pun bagaimana? Sama, sekarang pada masa sekarang pun perkhidmatan telekomunikasi telah dikenakan cukai perkhidmatan 6%. So di bawah GST dikenakan GST 6%. Tapi GST ni bergantikan cukai perkhidmatan. So kita masukkan 6%, kita gantikan GST 6%. So dia sama je kesannya. Tak adalah orang kata pertambahan harga kan. Yelah, saya rasa ramai yang khawatir mengenai pertambahan harga. Baik, kepada anda di luar sana yang bersama Istan Annie hari ini, 2282-857-822-852-8579 bolehlah panggil kalau nak tahu dengan lebih lanjut ataupun lebih mendalam apakah tu GST. Mungkin tertanya-tanya juga
bahan-bahan ataupun nak tahu industri yang dikenakan, sebab ramai yang kata industri perkhidmatan ataupun macam medical industry memang dikenakan GST. Saya pun nak tahu juga, ini pun nak tahu. Ni nak tanya ni Encik Azlizan. Ni story mori sikit dengan Encik Azlizan ni. Setengah-setengah kedai di luar sana tu, kedai-kedai kecil, mereka telah meningkatkan harga makanan, bahan-bahan makanan, walaupun makanan tak dikenakan GST. Apa yang boleh kita lakukan? Sebab harganya dari dulu tiba-tiba mereka kata disebabkan GST mereka naikkan harga tiba-tiba. Okey, kami di pihak kerajaan sudahlah ada di kalangan peniaga ni telah menggunakan GST sebagai alasan untuk menaikkan harga mereka sebelum GST dilaksanakan, kan. Betul. So mereka dah orang kata pre-plan lah benda ni, kan. Tapi sebenarnya itu ada satu orang kata langkah yang tidak wajar, dan kalau kita dapat tahu sebagai pengguna ni kita boleh menggunakan kuasa kita laporkan kepada KPDNKK, kerana mereka adalah jabatan yang terlibat di dalam orang kata berkenaan dengan harga dan sebagainya. Dan KPDNKK juga orang kata telah menguatkuasakan Akta Kawalan Harga dan anti pencatutan. Anti pencatutan ni maksud dia mengambil keuntungan secara berlebihan. Kalau biasa kita pergi kat kedai tu, katalah dijual roti RM1, lepas tu tiba-tiba naik RM1.50. Kenaikan 5 sen tu banyak, kan. So orang kata dia mengambil keuntungan secara berlebihan dan menjadikan GST sebagai alasan. So kita boleh buat laporan kepada pihak KPDNKK. Naik 50 sen tak apa, ni naik RM1.50 tu yang susah tu. Baik, Tuan, kalau mungkin kita boleh sentuh kerisauan orang ramai kita jugalah mengenai kehidupan kita dari segi mendapatkan rumah, kenderaan dan sebagainya. Selepas pelaksanaan GST, adakah ianya akan turut memberi kesan kepada harga rumah dan juga harga kereta? Kalau kita lihat secara asas, kerajaan ni dia menstrukturkan GST ni bagi memastikan rakyat secara keseluruhan dia tidak terbeban, terutamanya yang golongan berpendapatan rendah dan sedang rendah. So kalau kita lihat macam pendidikan, perkhidmatan kesihatan dan juga rumah dikecualikan daripada GST. So maknanya bila kita beli rumah tidak dikenakan GST. So maknanya orang kata kalau kita kenakan GST, pengguna terpaksa bayar 6% lebih, kan. Tapi bila kita kecualikan tidak ada GST yang perlu dibayar. So maknanya memang struktur GST yang kita buat dekat Malaysia ni bagi orang kata tidak menambahkan beban. Ada berita baik juga kepada mereka yang belum lagi beli rumah, itu dia. Baik, mungkin kita boleh, sebab kita sekarang ni tengah menceritakan peringkat akhir GST sebelum dilaksanakan. Jadi Jabatan Kastam merupakan agensi yang terlibat, yang melaksanakan GST. Mungkin persiapan akhir Jabatan Kastam. Okey, orang kata di peringkat-peringkat akhir ni dalam masa dalam 2 minggu lagi ni, bukan setakat Jabatan Kastam, di pihak Kementerian Keuangan pun kita telah buat persiapan. Kita dari segi undang-undang, peraturan, semua kita telah siap sediakan dan kita telah gazetkan. Di pihak Jabatan Kastam, pasal mereka ni orang kata yang pihak yang terlibat dengan peniaga. So mereka perlu membantu peniaga dari segi latihan, penerangan. Dan Jabatan Kastam juga kalau kita lihat dia telah menyediakan pelbagai maklumat lah, prosedur, proses, dan juga panduan kepada peniaga macam mana nak buat orang kata buat persiapan dengan GST, macam mana nak hantar borang, macam mana nak bayar GST, macam mana nak kutip dan sebagainya. Selain daripada itu, Jabatan Kastam juga kalau kita lihat dia telah di jabatan itu sendiri, mereka telah membuat penambahan pegawai, mereka juga telah membuat penempatan pegawai. Mereka ada satu bahagian khas yang dinamakan bahagian GST. Yang orang kata memang tugas dia untuk melaksanakan GST. Selain daripada itu, orang kata sistem komputer pun telah disiap sediakan. Kita dah test dan sebagainya, memang tak ada masalah lah. Pasal so maknanya bila 1/4 kalau ada peniaga nak hantar borang dan sebagainya, mereka boleh menggunakan sistem komputer kita ni yang orang kata akan kuat kuasa lah. Terus pada 12:01 tu memang dah boleh pakai. Dah bermula dah. Dah boleh mula dah. Baik, kita ada pemanggil di talian. Baik. Halo, selamat pagi. Norshita, Norshita. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Saya daripada Selayang. Saya nak tanya, adakah loan kereta ataupun rumah bila kita bayar kena GST? Loan kereta atau rumah, ya? Baik. Terima kasih. Itu saja soalannya, ya? Baik, terima kasih Puan Norshita. Terima kasih. Tuan, soalan saya tadilah. Ya, saya. Kereta dia berkenaan dengan dia macam untuk loan, perkhidmatan yang pinjaman disediakan oleh pihak bank tidak dikenakan GST. Katalah kita nak beli rumah 1 juta ataupun beli kereta 100,000. So amount 100 juta atau 1 juta tu tidak dikenakan GST. Tetapi jika ada fee yang dikenakan oleh pihak bank, sebagai contoh bila kita nak buat pinjaman tu ada dokumen kena sign dan sebagainya, kan, ada bayaran pemprosesan, yang tu dikenakan GST.
Bukanlah GST dikenakan ke atas amount yang kita pinjam. So kena tahulah nak bezakan. Dan pihak kita pun dah ada perbincangan pihak bank, dan pihak bank pun tahu macam mana dia nak orang kata klasifikasikan mana perkhidmatan dikenakan GST dan mana yang perkhidmatan tidak dikenakan GST. Dia tahu dah. Encik Azlizan, mungkin saya rasa ramai yang tertanya-tanya ya, pelaksanaan GST ni bagaimana impaknya terhadap ekonomi negara? Okey, kita menjangkakan ekonomi negara akan berkembang. GDP akan meningkat sebanyak 0.3% dan ekspor juga akan meningkat. Pasal pada masa sekarang orang kata ekspor kita ni kita tidak kompetitif. Terdapat isu tax embedded dan sebagainya. So di bawah GST, ekspor barang dan perkhidmatan tu tidak dikenakan GST. Bila tidak dikenakan GST, harga barang kita lebih kompetitif dari peringkat terbangsa. So sebab tu kita menjangkakan aktiviti ekspor ni akan lebih meningkat di bawah GST. Bercakap lagi tentang perkara itu, kita ada pemanggil Cik No. Miss No. Miss No dari Alostar. Perempuan. Silakan. Assalamualaikum. Ya. Selamat pagi. Hello, selamat pagi. Ya. Baik, Cik Miss No, silakan. Saya nak tanya satu soalan ni. Ya. Okey, soalan ni apa masih lagi berlega dalam WhatsApp lah. Ya. Okey, macam ni. Ya, saya. Okey, so saya nak tanya mengenai pengeluaran duit melalui ATM. Kiranya kecil dengan kerajaan atau swasta. Selalunya gaji dimasukkan dalam akaun bank ya. Tapi apa yang saya baca dalam WhatsApp, dia orang kata setiap pengeluaran tu akan dicas 6%. Adakah betul? Setiap keluaran ya, ATM. Baik, itu aja ke? Satu lagi? Ya. Ya, ATM. Melalui bank lah. Lepas satu lagi, saya nak pohon dengan pihak kerajaan mengenai senarai yang tidak dikenakan GST. Senarai sama ada barang, perkhidmatan. Baik. Yang mana yang betul-betul tidak dikenakan GST, sebab kita masih lagi tidak faham secara detail mengenai GST ni. Baik. Barang atau perkhidmatan mana yang betul-betul dikenakan GST. Baik. Kategori barangnya. Ada seorang lagi pemanggil ya? Ya. Itu Cik Miss No. Baik, siapa Halo, selamat pagi. Yalah. Ya, siapa tu? Saya Jamilah Nikmat. Nak tanya kat selamat pagi tadi, dia tak jawab pun. Baik, teruskan Cik Puan Jamilah. Nak tanya apa tu Puan Jamilah? Teruskan Puan Jamilah dengan soalannya. Saya nak tanya, bagaimana nak beli kereta tu, kena GST ke apa kalau nak beli kereta? Okey, Puan Jamilah nak beli kereta lah ni. Patutlah. Okey. Baik, terima kasih. Encik Azlizan. Ini ramai yang balik soalan yang sama yang kita dah tanyakan daripada awal tadi berkaitan dengan kereta, ATM, adakah setiap kali pengeluaran? Ya. Dan juga Encik Misno tanya kalau kita boleh dapatkan senarai mana yang tak dikenakan GST. Okey. Saya jawab dulu yang pasal bank ni. Ya. Okey, bank ni kalau kita keluar duit memang tidak dikenakan GST kecuali pihak bank tu mengenakan fee. Sebagai contoh, kita bank A, kita keluar pakai kad ATM di bank A. So tak ada fee. So memang tak ada GST lah dikenakan. Sebanyak mana kita keluarkan duit pun tidak dikenakan GST. Tetapi jika kita pemegang kad ATM A keluar di bank B, so dia ada charge di situ. Ini guna Maps lah ni. Ya, saya. Itu dia. So bila kita guna Maps dikenakan fee dia RM1. So GST dikenakan ke atas RM1. Setiap kali pengeluaran yang dicap RM1 tu dikenakan GST. GST ya saya. Jadi kepada mereka yang dapatkan katakan bank A, kad bank A, guna di bank A kalau tak nak GST dikenakan. Ya saya. Pasal pilihan di tangan pengguna. Ya. Betul. Yang seterusnya loan kereta. Loan kereta ataupun harga kereta. Harga kereta. Pasal sekarang kereta dikenakan cukai jualan 10%. So kita masukkan cukai jualan 10% tu kita gantikan dengan GST pada kadar 6%. So pengguna boleh buat pilihan lah. Nak beli sekarang ataupun selepas GST. Pasal kadar dia turun daripada 10 ke 6. Ke 6%. Itu harga kereta. Bagaimana pula dengan loan yang dikenakan? Loan, kalau kita ambil loan, nak buat loan, kereta tidak ada GST. Tidak ada GST macam harga rumah tadi. Dan seterusnya senarai sebenarnya pihak custom pada 2 Januari 2015 telah mengeluarkan satu senarai dipanggil sundry list. Senarai barang-barang yang terdapat di kedai runcit yang tidak dikenakan GST ataupun dikenakan GST. So dalam senarai itu ada lebih kurang 1,800 jenis barang. So pengguna boleh tahu barang ni ada GST ataupun tidak ada GST. Selain daripada itu, pihak Kabinet KK juga telah mengeluarkan Shoppers Guide 500 jenis barang yang mana menunjukkan harga sebelum dan harga selepas. So pengguna boleh
orang kata membuat perbandingan lah. Dan maklumat-maklumat ni memang ada di dalam laman web Jabatan Kastam dan juga KMDNKK dan juga telah dibuat edaran secara orang kata fizikal. Baik. Kita ramai pemanggil hari ini. Ramai pemanggil sebab topik memang hangat ya. Teruskan. Ada soalan lagi. Cik Razak, silakan. Selamat pagi Cik Razak. Selamat pagi. Ya. Okey, soalannya Cik Razak. Selamat pagi. Selamat pagi ya Cik Razak. Soalannya silakan. Saya dari Kuching, Sarawak. Ya. Saya nak tanya, adakah cukai pintu dikatakan kena GST juga? Itu saja ya? Ya. Okey. Baik, ada lagi seorang di talian. Selamat pagi. Hello. Betul. Hello. Okey. Baik, kepada anda di luar sana yang mungkin tertanya-tanya, ada banyak soalan diminda buat masa ni, bolehlah panggil kami 2282 8578 8579. Boleh bercakap dengan Encik Azlizan untuk pastikan apa yang dikenakan GST, apa yang tak dikenakan GST. Baik. Soalan kita. Cukai pintu. Okey, cukai pintu ni adalah satu perkhidmatan yang dibuat oleh kerajaan. So di bawah GST, perkhidmatan yang disediakan oleh Jabatan Kerajaan Persekutuan Negeri dan juga pihak berkesuatan tempatan tidak dikenakan GST. So sebagai bukan setakat cukai pintu, kalau kita pergi pejabat immigration nak buat pasport ataupun kehilangan IC, nak buat kad pengenalan dan sebagainya, so ada fee tapi tidak dikenakan GST. Fee kalau yang Encik Azlizan cakap ni, fee ni sebenarnya yuran dari agensi berkenan. Betul? Ya, saya yuran. Nak pastikan mereka tak tersalah taksir pula. Dia fee, yuran, charge. So apa-apa yang dikenakan oleh kerajaan ni tidak ada GST. Mungkin kalau itu kerisauannya, mungkin boleh saya simpulkan apa-apa perkhidmatan yang disediakan oleh agensi kerajaan sama ada persekutuan ataupun negeri tidak dikenakan GST, tapi hanya dikenakan kepada perkhidmatan yang dibuat oleh syarikat atau agensi yang mendapat kepentingan untuk sendiri. Ya, saya bagi tujuan perniagaan. Dan untuk harga-harga barang itu juga boleh kita dapat maklumatnya di laman web Jabatan Kastam dan juga KMDNKK. Encik Azlizan, mungkin ada juga seperti yang saya katakan tadi, masih ada orang yang ada perniagaan-perniagaan kecil belum lagi mendaftarkan diri. Adakah ia dah terlambat ataupun mungkin mereka masih boleh mendaftarkan perniagaan mereka? Okey. Untuk proses pendaftaran peniaga, dia tidak terhenti. Dia berterusan sampai bila-bila. Tetapi di peringkat orang kata tempoh peralihan ni daripada sistem lama kepada sistem baru, Jabatan Kerajaan telah menetapkan tarikh akhir adalah pada hujung bulan 2. So bermula pada 1 bulan Mac, peniaga yang tidak berdaftar masih boleh berdaftar, tetapi akan dikenakan kompaun. Kompaunnya berapa? Kompaun yang telah diumumkan oleh Jabatan Kastam adalah sebanyak RM15,000. Tetapi masih tertakluklah kalau dia melakukan kesalahan dan sebagainya. Kalau ada sebab-sebab orang kata di luar jangkaan, yang munasabah Jabatan Kastam akan pertimbangkanlah. Baik, RM15,000 bukan senang-senang. Baik. Itu dia satu perkongsian cukup menarik oleh Encik Azlizan Osman dari Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Cukai Kementerian Keuangan. Mungkin kita boleh bersama lagi selepas ini untuk memberikan penerangan kepada pengguna dan juga masyarakat. Terima kasih diucapkan kepada Encik Azlizan.